بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Amir Arifin TV. Okay, firstly aku nak terima kasih kepada 158 subscribers yang dah subscribe to channel aku. Dan pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku, tak kisahlah baru jumpa ke, baru terjumpa ke, baru jumpa-jumpa ke, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Share lah dekat kawan-kawan korang ke, adik-beradik korang ke, baby baru lahir ke, atuk ke, nenek ke, jiran-jiran ke, saudara mara ke, share lah. Bantu aku dengan klik button like and share dan subscribe. Okay, so video yang ke-12 ni aku bawa cerita daripada kawan aku sebagai seorang salesman, sebab aku pun salesman, Amir Proton Viral. Okay, tapi member aku ni adalah salesman Recon, iaitu yang jual Belfire, Alphard, Toyota Wish yang diimport daripada luar negara bawa ke Malaysia. Tanpa aku lengahkan masa, jom kita dengar cerita daripada member aku. Tapi member aku tak adalah, dia sampai pada aku. Roll it. Tapi sebelum tu, aku nak minum. Aku haus. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, video ni tak ada sponsor daripada mana-mana Dan ramai yang kata kat aku, bang, subscribers baru 158,000. Takkanlah buat paid review bang. Minta maaf, saya tak buat paid review. Yang korang nampak produk-produk yang berkeliaran dalam YouTube channel aku ni adalah aku nak bantu peniaga-peniaga yang baru nak berniaga, untuk aku kenalkan produk orang. Even aku punya subscribers baru beratus-ratus. Okay, so even kalau aku dah capai beribu pun ataupun beratus ribu pun, InsyaAllah aku takkan ambil duit orang. Sebab aku faham waktu-waktu COVID ni adalah waktu-waktu yang susah untuk buat bisnes. Okay, so kita sambung. So member aku ni dah berkhidmat dekat satu company dealer ni, yang Recon ni dah 4 tahun lebih. So masa tahun pertama, sebab member aku ni seorang yang rajin, staff yang rajin. Orang patutnya habis kerja pukul 6, tapi dia stay sampai pukul 8. Sebab dia nak siapkan kerja dia untuk esok. Bila dia balik rumah, dia tak nak fikir pasal kerja dah. Dia nak spend masa dia dengan family. Masa pukul 7.30 macam tu, untuk tahun yang pertama, dia ada dengar macam bunyi bahagian belakang dia punya showroom tu, macam ada tapak kaki, ada orang buka-buka kertas. Dia macam, maybe angin kot. Masuk tahun kedua, benda tu makin lama makin parah. Sebab dia ada dengar bunyi tapak kaki bahagian atas sebagai admin. And then tiba-tiba tandas yang dekat yang dia duduk tu ada bunyi flash. Okay, and then ada bunyi macam-macam lah, pintu buka lah apalah. So yang menakutkan dari sudut dia adalah yang dalam tandas tu dengan tapak kaki dekat bahagian admin. Dia pelik, admin still lagi ada. Sedangkan yang dia nampak masa pukul 6 lebih macam tu, semua admin dah turun. Dia pelik juga. And then dia tak boleh nak masuk bahagian admin sebab pintu admin tu tutup. So dia assume yang admin tu ada kat atas lagi tengah buat kerja. Kejadian tahun ketiga ni lagi dia macam takut lah. Sebab apa? Company yang dia kerja tu ada ambil masuk 5 stok Belfire macam tu daripada Jepun. Masa pukul 7.30 macam tu, dia pandang lah stok-stok yang nak jual tu. Sebab sebagai seorang salesman, bila stok dah masuk, dia happy lah sebab kita boleh jual stok tu.
Kalau stok tak masuk, customer akan marah lah sebab akan queue up, waiting list period akan lama. So bila Velfire tu dah masuk, dia bersemangat untuk jual, untuk habiskan Velfire yang company dia dah order. Dia pandang dan dia fikir macam mana cara dia nak jual secepat mungkin Velfire tu. Masa dia pandang tu, pukul 7.40 macam tu dia pandang, dia ternampak ada seorang perempuan berpakaian baju Jepun tu, yang kebaya Jepun tu, turun daripada Velfire. Macam, ish, siapa ni? Dia agak pelik masa tu. Dia ingatkan owner kepada, ataupun anak owner kepada company yang dia kerja tu. Takkan ada duduk dalam kereta pukul 7.40 macam tu. Masa tu azan lepas azan maghrib lah. So dia macam pelik. Besok tu dia duduk situ lagi dan dia tengok kereta Velfire tu, benda yang sama berlaku. Then dia ambil keputusan. Hari yang ketiga yang dia nampak tu, petang-petang tu dia tanya Pak Gad. Dia tanya, Bang, saya nak tanya lah bang, abang nampak tak ada seorang budak perempuan pakai baju kebaya Jepun tu keluar daripada kereta Velfire ni? So Pak Gad tu kata lah macam ni, tak ada, saya tak nampak pun ada someone yang turun daripada kereta Velfire ni. Dan dia tak puas hati, dia tanya bahagian sudut bahagian depan Pak Gad. Sebab showroom yang dia duduk ni adalah tempat dia duduk, tempat dia bertugas. Tempat penyimpanan kereta adalah di bahagian sini. Pak Gad di bahagian belakang, ada satu lagi pondok guard di bahagian depan. Dia tanya Pak Gad bahagian depan lah, Bang, abang dah nampak tak, malam-malam lah pukul 7 lebih macam tu, ada seorang budak perempuan cantik, muka macam Jepun, berpakaian macam Jepun, keluar daripada kereta Velfire ni? Tak ada. Kau jangan main-main. Dul. Nama dia Abdul. Kau jangan main-main, Abdul. Aku kerja sini dah lama tau, dan aku tak pernah nampak benda-benda makhluk halus ni. So yang si Abdul ni macam, aku nampak siapa So bila dia kaji kereta tu, rupanya ada sejarah hitam dekat kereta Velfire tu. And then dia tanya owner semua. Bila dia tanya owner kata, yes, ada peristiwa yang berlaku dekat kereta Velfire tu. Rupa-rupanya kereta Velfire yang owner tu ambil, ada kejadian bunuh macam tu lah dalam kereta Velfire tu. Dan kereta tu yang buang mayat tu dekat tempat lain. Aku tak tahulah sama ada kat Jepun ataupun dekat tempat lain, sebab kereta tu dah 4 tahun 5 tahun dekat Jepun. So dia macam takut lah. Tahun yang keempat yang dia kerja dekat company tu, rupa-rupanya owner kepada company tu pun ada mengamalkan ilmu hitam. Orang kata saing lah. Sebab apa yang dia nampak tu, setiap pintu sudut ada benda-benda yang cucuk-cucuk lah, macam colok-colok kot dekat setiap sudut pintu. Dan dia tanya Pak Gad, apa function ni bang? Dan Pak Gad tu kata ini owner yang buat. Dan Pak Gad tu pun tahu sebenarnya owner kepada company tu mengamalkan ilmu hitam. Sebab setiap pukul 11 macam tu, owner akan datang bawa satu periuk, tak tahu apa isi benda dalam tu. Dan Pak Gad ada tanya sekali lah, dia kata ada pulut kuning. Dan Pak Gad tu pelik lah, kenapa owner ni datang waktu malam siapkan pulut kan? Pelik. Macam aku pun aku akan pelik lah, sebab siapa yang tinggal kat atas? So lepas subuh macam tu, owner tu akan datang ambil balik periuk-periuk tu, dia akan makan mas. Pak Gad tu cerita lah. Tapi Pak Gad time tu dia tak expect yang owner kepada dealer tu buat macam tu. So tahun keempat tu, si Abdul ni macam dia rasa tak sesuai diri dia kat situ, sebab owner pun terpesong. Dan dia decide untuk berhenti kerja dan dia bekerja sebagai seorang salesman Honda. So itu sahaja cerita aku untuk episod kali ini. Pada korang, sebagai seorang salesman ataupun sebagai seorang peniaga, aku dah banyak kali pesan, janganlah kita menggunakan perantaraan untuk kita majukan bisnes kita. Usahalah dengan diri kita sendiri. Dan pada yang Islam, percayalah pada Allah.
yang memberikan rezeki pada kita. Dan pada korang yang saya sebenarnya apa, kuatkan mental, kuatkan semangat waktu-waktu COVID-19 ni. Okay. Dan sebelum aku terlupa, aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Hopefully korang yang tengok YouTube channel aku ni puasalah penuh. Dah tua dah, takkan tak puasa penuh lagi kan. Puasalah penuh sebab Ramadan ni datang setahun sekali sahaja. Okay? Selamat menyambut bulan puasa. Siapa yang umur 28 tahun, yang ke 20 tahun lah, 21 tahun puasa lah. Dan hopefully COVID-19 ni dah settle, kita boleh rentas negeri untuk balik ke kampung. Sebelum aku terlupa, pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Dan ajaklah member korang ke, adik-adik korang ke, kawan-kawan korang ke kan. Dan pada korang yang dah habis SPM, good luck for result SPM. Itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.